Pak jahat burung cakap, kata kau tahulah diri kakak ni macam mana. Yang tu simpan kat kau. Ya. Mengeluh pun jangan. Bab diri ni. Reda aja noh. Tak, sebab dia tulis dalam surah 81 ayat 29. Yang tu kita tauhid kita yang tu. Tetapi kakak, kita jahat atas dasar lalai diri kita. Kita jahat atas dasar kita diri kita. Tetapi kalau orang lu kacau kita, lu hentam kita tak menentu, kita kena bangun. Oi, saya kena teruk bang, kata ustazah tu sesat lepas belajar makrifat. Tapi saya reta je lah. Ialah kakak, sebenarnya macam ni. Kalau kakak sendiri, kalau saya sendiri, tu netizen hentam saya apa ramai dalam komen, dalam apa. Dah tahu dah pok-pok tu. Sebab apa? Satu hang masuk orang punya Facebook, hampir ruang call dia tak panggil hang, dia tak kacau hang, tapi hang hentam dia. Di situ dah nampak dah. Di situ dah clear dah perjuangan apa yang hang buat. Okey, nombor 2 pula. Dalam surah 6 ayat 117 dia beritahu Allah Taala itu tahu siapa yang berada di jalan dia, siapa yang telah disesat. Macam kakak cakap, orang yang tak diketuk hati dia oleh Allah. Tak nampak dia ni barang. Pasal mata hati itu melihat hak dalam ke dalam. Lebih Bukan dalam melihat sikit. hak dalam keluar. Tetapi apabila setelah makrifah, mai dari luar ke dalam pun tak apa, dari dalam keluar pun tak apa, pasal dia meliputi. Tapi kalau kata duduk dekat tasawuf lagi, Tahu lagi dalam. memang tak boleh ambil dalam buat masuk luar masuk dalam lah. Pasal tasawuf tu pencucian. Dia punya Hang duk dia. masuk yang tak elok buat apa. Itu sebab kadang orang duk kutuk saya, dia kata makrifat, saya kata tapi hang tak ada usul. Ilmu kau tak ada usul tak guna. Jadi kakak duk cerita kat saya tadi alam gaib, alam jin, alam itu. Saya usul je. Saya tak akan tengok dari sudut saya. Saya usul daripada sudut ilmu pengajian kakak tu. Sebab ada Allah Ta'ala cipta makhluk-makhluk di antara langit dan bumi tu ada lagi. So, bila orang cerita, kena orang lain, dia terupang dari sudut fiqah, hancurlah kakak. Memang. Dan saya pula, kalau saya duduk di sini, kenapa selalu perlu saya marah orang yang hantam saya? Sebenarnya saya tak boleh marah. Sebab siapa lepas tu? Okey, baik. Saya sikit agak. Sebab Dr. Mazhar ni orang yang ada ilmu, orang yang ada tauliah. Bila hang ada tauliah ni, bila hang diangkat oleh satu negeri tu untuk menjaga keagamaan di negeri tu. Tapi sekarang zaman internet, apa yang hasil bahan menjadi fatwa bukan setakat di negeri Perlis saja. Malaysia. Satu Malaysia akan tengok. Baik, selamat dah. Selamat. Semua okey ya? Jadi, bila satu Malaysia tengok, saya nak jalan dah ramai, adik saya nak jalan dah ramai, kakak saya macam mana? Kakak saya ada duduk Pendang, kakak saya ada duduk Johor, duduk Pahang, kakak saya ada duduk di seberang saya. Satu lagi duduk Kuala Ketir tu pun dah teruk tanggung dan dia pun dah kembali kepada Allah. Rahmatullah. Meninggal. Ada adik saya lagi yang duduk di Batus, yang duduk di dalam Pulau Pinang. So mereka ni macam mana nak hadapi hari? Padahal bila adik saya kata, Dr. Mazhar tu tak jumpa saya pun. Dia guna alasan, saya dah panggil awak. Kau dah panggil awak sekalipun, sebelum hang panggil hantam. Kalau aku pergi kat hang nak dengar hang cakap ke, hang nak kena dengar aku cakap. Pasal hantam aku, guru aku tak betul lah. Boleh tengok hati orang berjalan atas, boleh terbang lah berjalan, masuk kedai. Ni semua benda tak betul. Bila saya tanya dia, pasal apa hang cakap aku tu? Dia tak jawab benda tu, dia kata apa? Pasal agama menghiri hati dia. Itu saya kata, mereka ni kakak, kita kena bangun. Bukan kita kata kita kena reda. Siapa tahu kena reda? Tuhan tak cakap itu kan. Mereka iblis pun kalah dengan mereka. Pasal iblis pun pegang la haula wala. Dia kata, di atas kekuasaanmu aku menyesatkan mereka. Mereka ni pula boleh tuduh orang sesat, boleh tuduh orang tak betul tanpa la haula wala. Awak ada agama, saya setuju. Tapi bila masa saya kata saya ahli agama? Saya ahli mengenal Allah.
Itu beza dia kakak. Ya betul. Ya hang tak mengenal Allah nak bersembang aku bersembang. Lagi Bila tajuk. bila hang mengenal Allah enggak, laisa kamitslihi syai'un. Kianuhu bi nafsihi mughalafatuhu lil hawadis. So di sini kat mana pula kita nak bincang? Part ni dia tak nampak kau. Part ni lah yang membuat ada kalanya kita perlu bangun. Bukan perlu bangun untuk menunjuk kebenaran. Yang kita bawa dah. Nak beritahu kat mereka, benda yang bawa tu betul, ilmu fiqh ada. Tapi cara hang buat hukum orang tu, Salah. Nak ambil alih tempat Tuhan. ha, Allah sendiri tak menghukum. yes. Allah dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Kalau hang bawa yang tu, macam mana hang tergamak fitnah orang? Hang mufti, okeylah mufti. Habis rakyat Perlis tu, hang orang Pulau Pinang. Diangkat jadi mufti Perlis. Fatwa hang tu untuk rakyat Perlis macam mana? Apa Raja Perlis buat sampai dia beri kait nama kait Raja Perlis dalam kes saya? Padahal saya tak ada kenal-kenal dengan Raja Perlis. Dia pun tak campur pun kan. Masa nak tuduh aku sesat, mana Raja Perlis? Tata bila nak endorse benda ni yang perlu Raja Perlis. Mana yang penuduhan hang tu hanya sah disebabkan Raja? Mengenal Allah, mengenal diri atau mengenal Raja? So itulah sebabnya saya nak kata kau, hang tuduh aku sesat, hang seorang mufti, tapi nak mengesahkan penyesatan yang hang tuduh tu kat atas aku, perlu Raja endorse. So bermakna apa benda ni? Agama jenis apa yang kita bawa? Dia makna kan itulah kata susah. Betul saya pernah saya belajar dekat Benda simple kau. Kita tak kacau siapa pun. Pasal apa mereka perlu kacau kita? Ini saja kau tengok. Kau ingat Allah teruk ke kalau tak ada mereka kan. tak ada mereka. Sedangkan Allah tu telah ada dan zaman kucak kecil sejak ke atas ilmu ni dari zaman Rasulullah. Tapi Tuhan bagi nasihat dalam Quran. Tuhan ada sebut, aku memilih dan aku menyesatkan. Dan kalau aku nak bagi Islam segenap umat manusia boleh. Yunus. Kendak dia kan. 99 Pun atas dia. kun atas dia. Tetapi kakak, bila lepas tak peduli mereka kira hadis lepas. Saya kata hadis tu kata-kata sahabat. Kata-kata yang diriwayatkan oleh ini. Kata-kata Allah dalam Quran sampai hari ni. Kenapa hangpa sangkal? Kenapa tak cukup kalau tak ada hadis? Itu sebab saya tak tolak hadis. Saya cuma tak menjadi orang yang tamak. Dah cukup dah Quran. Lagi pula kita berbalik pada zaman Rasulullah. 13 tahun Rasulullah ngajak sahabat kalbun. Ilmu kalbun dulu. Baru syariat kan. Sebab syariat ni sebab dia pun tak nampak cahaya tu. Kakak, bermata belian itu sebab orang buang kotak hitam. Sebab apalah batu belian tu kalau tanpa cahaya? Apalah artinya cahaya kalau tanpa kegelapan? Kegelapan Kalau tu. hati mereka tu gelap, tak ada cahaya. Kalau suasana tu gelap, dibuka cahaya, cantiklah. Kenalah Tapi buka lampu perlulah. dalam suasana gelap. Walau gelap pun hakikatnya kerana kegelapan lah cahaya nak datang. Tapi dia pun dia gelap sampai cahaya tak boleh masuk. Tak, bukan cahaya tak masuk, cahaya ada, mereka tutup. Lepas Kakak ni jangan ingat Dr. Mazhar tu Allah tak hantar. Allah hantar ramai depan dia, tapi dia menentang. Main macam mana pun bertentang. Itu Ustaz Meniza sampai kena buang kerja. Dan ni dia buka rifat di rumah dia. tak, tapi cuba fikir balik. Awak sebagai mufti gaji beribu-ribu lah. Makan, minum apa orang bawa, naik kereta apa orang bawa, semua cukup. Kalau satu imam masjid hang haram dia dari jadi imam, hang buang dia daripada Jadi jadi agama. jadi imam. Hang sekat juga pendapatan dia. Dan hang juga cuba menghalang apa yang dia bawa. Padahal dia nak berjujung, ya kak? Susah bang kalau orang macam senang lah kata kalau kata Dia tutup. kan. Saya kadang-kadang saya ingat pesan guru saya kat Melaka kan, Syekh Jaiz Al-Rashidi. Dia buka kolam ikan kat Luyung. Sebelum saya tamat dia cakap saya satu lah. Dia kata saya, Zah, pegang kata-kata Pak Syekh ni. Awaluddin ma'rifatullah, awal Masya ulama Allah. mengenal Allah. Masya Allah. Kenalah diri rata-rata, baru kenal Allah nyata. Tak kalau kamu kenal Allah nyata, maka binasalah kita. Tak Masya kalau mata Allah. bertentang mata, kalau lidah bicara. Tu sampai jalan bosa abang lepas. Allah Akbar. Ini kan pun kita sama. Dia tak ada condition. Your word is hit my soul, hit my heart. Itu saya kata. Benda Pernah ni menantu ni saya. nama- Lupa lepas.
dia duduk Kedah kan. Dia duduk Melaka kan. Yang cakap JS Rashidi. guru lain saya jumpa pun kata cukup Pahang saya jumpa, Perak saya jumpa, Penang saya ada. Semua bahasa dia sama. Tapi tinggal lagi kalau tutup mata hatinya, jangan nak cerita lah bab ni. Dia kata buta di sini, buta di sana. Itu bila saya tanya mereka, mata hati ni teri-teri dia melihat apa? Mereka tak lepas ke? Mereka tak lepas. Ya. Saya kan guru tasawuf saya ajak saya abang lepas. Istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Mata kananku ini ya Allah. Sepi. Sunyi tapi penuh dengan dosa ya Allah. Mana mungkin aku dapat nak melihat Nur Muhammad. Sampai saya zikir kan. Oh, pertujuan saya banyak. Saya berdoa. Proses tasawuf, proses memuji dengan berbagai kaedah pujian, okey, adalah pembentukan untuk mencuci Betul. apa ni cermin yang kotor. Ya, betul. Apabila pencucian tasawuf tu mana ada pencucian, bila cermin tu telah terang, maka biasan dia tu mata batin kakak nampak. Betul. Bab ni depa tak faham sebab depa tak melalui usul tasawuf. Pesan guru saya duyung tu, Zah, jadilah ke hati kamu cermin untuk diri kamu dan orang boleh melihat cermin kamu. Bila M. Nasir kata di balik cermin mimpi aku melihat engkau, depa duk ingat mata ni. Itu masalah dia. Tapi huraian pun ceramah. Sebab tu Ustaz kak, saya naknya ada temu janji ni. tak apalah, saya pun nak minta diri nak balik. Saya ada satu diri ya kak, oi nak pergi lumah. Tak apa. Allah Akbar. Tak apa, ini pertemuan ni dari Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama lah. Kan Tak pasal janji kak. Tak apa, tak ada. Saya pun kan saya pun tak nak abang lepas kedai saya. Biar Allah dan saya pun nak balik maghrib. Kak, connected to connection. InsyaAllah. Yang baik akan bertemu kebaikan. Abang yang bagi buruk abang akan lepas bertemu bagi nombor mana tahu kalau keburukan. saya kita Ha? bagi nombor nanti kalau mana nak tahu ada mana tahu saya.